Saya dengar suara mikrofon macam tak sama bunyi dekat sini bang. Kenapa tu bang? Hah? Sama. 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 Itu saya kuat sebut dia. Saya tengok ekonya macam terlalu tinggi, macam dangdut pula. Kalau itu kalau kata orang kalau lah mereka nak masuk rumah Pak Hidayat, semua mereka datang lagi Sengoro. Kalau nampak yang sana nampaknya tak kuat, tak apalah hari ini kita tukar. Tak apa-apa, saya cuma kata orang memang terasa sedap kalau pantun dikarangkan baitnya 4 kerat. Memang terasa sejuk serap. Suara mikrofon terasa pula macam hilang pula penyakit asam urat. Asam urat hilang. Aku takut asam urat hilang penyakit angau timbul. Saya Datuk, izin boleh saya sebelum mulai acara ni saya izin nak tanya Datuk, kira-kira Datuk yang di rumah ni menunggu pang berapa? Saya kalau dia pang 1, 2, 3, ada pang 6, pang 7 dah. Sesuai kata orang, kata orang ni dah. Datuk saya tengok macam cuma pang 4 belum sampai pang 5. Saya dah lebih pula daripada pang 5 jadi pang 7 pula hari ni. 7? Iya Datuk. Malam yang datang 7 orang kan ruangan ini pang 7 jadinya tak jadi pang 5. Cuma pang 5. Tak buka lah. Boleh izin mulai? Boleh. Pagi hari pergi ke kebun di baris batang kelapa. Kepada MC izin saya sedikit berpantun, pemanis kata penyedap bahasa. Kalau pagi hari pergi ke kebun duduk berdua di tonggol kelapa, kira-kira kalau memang kami boleh berpantun batasnya pula jam berapa? Saya Sesuai kata orang pengakas serah terima belanja Pak ya. Mereka datang ke Kuala Alam. Kalau batas kami tidak berkira, biarpun kita sampai ke malam. alamak Datuk. Kata dia batas tak ada punya batas tapi dia sampai ke malam. Oh macam tu. Tapi saya daripada Senggoro tadi, daripada pihak laki-laki, dia pesan pada saya tak boleh terlalu panjang-panjang, kata jangan sampai lewat asar kata. Oh, kalau kita tak apa-apa dah. Kami buat benda je. Lagi saya dapat amanah pesan pada orang rumah saya Datuk. Kata dia, abang Kang sampai di Kuala Alam berpantun jangan terlalu panjang, terlalu berjela-jela, terlalu banyak berceloteh kata dia. Iya. Kenapa Datuk? Kenapa? Kata dia kalau orang gelap pasangannya putih, kalau air tenang dalam perigi. Kalau orang terlalu banyak cakap pandai pula dia berceloteh, tanda dia orang nak berbini lagi. Betul. Jadi kalau saya banyak cakap pandai berceloteh, kan kata bini saya pula yang nak berbini lagi. Salah anggap. Kata orang mereka pihak laki-laki sampai kemari Pak Iya saya Datuk. Kena kita dibawa amanah. Kalau laki kita yang apa ini dijaga ini menambah lagi, itu dikatakan sunnah. Oh macam itu sunnah, betul juga tu Datuk. Tapi kata Datuk sebelah ni, kata dia buah ketekak, buah keteki, buah kelapa di Pangkalan Batang. Ikut tekak memang orang laki-laki kadang ada rasa nak nambah bini. Tapi kata dia semenjak tu dah sakit pula dia punya pinggang. Oh dah sakit pinggang tuai. Kata orang kena Saya memang buat kata orang kena nak mereka kena amanah dibawa kemari. Mereka melewat di depan masjid. Rasa kita semua nak nambah lagi, cuma nak menikah tak ada duit. oh macam tu tak ada duit. Dia juga ya. Betul. Saya Datuk. Jadi mulai saya. Saya mulai. Yuk Bapak izin saya mulai. Dengan bismillah kata di awal, nampaknya barang banyak sudah dihantar. Ayah sebelah ada bak tangkal, terasa badan saya berdebu-debu. Tak ada bak tangkal tu. Oh ingat saya bak tangkal tadi. Kena banyak barang sudah dihantar, barang tersusun sangatlah rapi. Macam mana hati perut tak kuat berdebu-debu. Datuk depan saya tadi saya dengar bukan ahli dia berpantun. Ayah sebelah kiri ada jampi menjampi. Ada Datuk? Tak ada dah. Ayah sebelah kiri janganlah marah. Kata rumah kalau marah ya cepat tua. Jampi kami lagi Senggoro cuma baca bismillah kalau tangkal kami. Kalau ada duit senang kami nak berbelanja. Kalau tak ada duit kami tenang aja. Ya Datuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ikan kakap sedang digulai. Mari digulai dengan asa mempelam. Rasa belum lengkap acara serah terima belanja dimulai jika saya belum berucap salam. Sungguh cantik si Tanjung Bidara, Balam dan Lubut sibuk pula berkata-kata. Kita berjumpa di majlis antaran belanja. Salam disambut berkah dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk boleh minta tolong tak? Kira-kira kalau saya pantun sekali ini Datuk kena amin aja jadilah. Anak Balam mati tertambat, anak Nuri di tepi pergi. Salam orang perempuan sebelah kanan, tak ada seorang menjawab. Kita doakan laki dia kahwin lagi. Pada bodoh. Itulah kalau suruh jawab salam bukan payah, saya doakan laki dia kahwin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Tiada kata yang paling mulia dan paling indah kecuali dengan untaian kata puji syukur alhamdulillah. Tanda kita ingat selalu kepada Allah atas segala berkah dan mahfirah. Tiada kata yang paling keramat kecuali dengan untaian kata perbanyak kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringkalinya kita membacakan salawat dan salam kepada baginda serta menjalankan segala sunnah-sunnahnya, menambah lagi pundi-pundi amaliyah kita. Semoga kita yang hadir senantiasa diberikan nikmat dan di hari akhir sama-sama kita mengharapkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan puan-puan undangan majelis yang dimuliakan, malam hari pemain silat. Abangnya awak bonding berdua. Apa-apa diwonding dia. Malam hari pemain silat. Main silat pula di rumah Cik Entong. Orang pada tempat kami dia dah sepakat. Kami yang rumah ni berapa orang ni lah yang disuruhnya menjadi tekong. Kalau Cik Entong bermain silat, orang kampung membakar sabut. Yang sebelah kanan ni ayah dia ni tekong bagian darat, yang sebelah kiri tekong bagian laut. Betul ya? Dia tidak. Kalau pagi hari cari botol, kasih sumbu lalu dibuat colok. Kalau dulu memang dia muda kata dia tekong betul-betul, sekarang dah tua menjadi tekong olo-olo. Iya Datuk. Tapi kalau sudah kanan kiri menjadi tekong ni, kira-kira saya di tengah ni kira nak jadi apa ni? Kanan kiri dah tekong ya Datuk ya? Gini Datuk, kanan gunung, kiri pun gunung. Di tengah sawah ada pula hutan. Kalau dah sebelah kanan dia tekong, sebelah kiri pula ada pula seorang tekong. Biar saya di tengah menjadi pawang hujan. Macam mana? Suai Datuk ya? Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan di kediaman yaitu keluarga besar Bapak Hidayat, mudah-mudahan tak adalah hujan sampai selesai acara. Kalaupun ada hujan pun saya tak dapat nak cakap apa, cuma kena saya pawang ulu-ulu. Tak pawang betul-betul tu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin, tuan-tuan dan puan-puan majelis undangan yang dimuliakan, izinkanlah kami mewakili daripada keluarga besar, yaitu mewakili anak anda kami Rizky Sariman bin Sapriman, yaitu melaksanakan serah terima antar belanja di kediaman, yaitu kediaman keluarga besar Bapak Hidayat, yaitu yang menerima belanja anak beliau yaitu Murni Eka Sari binti Hidayat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panglima Minal jalan disebut. Di sana terletak makam anak dara 9. Kepada Datuk izin saya nak mengenal supaya senang pula nama saya Datuk menyebut. Untuk itu izin saya nak kenalkan. Ikan gelama si ikan patin, lain jenisnya ikan sembilang dan ikan sekepo. Nama saya ni sebetul Datuk Saniin, dipanggil orang Saring.
kena sakit dari kecil. Sekarang dah menetap pula dekat desa Senggoro. Kata orang memang sakit saya lagi kecil, memang sakit terus Datuk. Maka itu tapi alhamdulillah besar tak sakit juga. Maka itu kata orang dengan Pak Cik makan roti, dengan Pak Ul makan kerang. Lagi kecil sakit macam nak mati, alhamdulillah dah besar tak ada nak nyusah orang. Saniin nama ditabal. Saring ramai orang mengenal. Dekat Polres Bengkalis saya bertempat tinggal. Dipercayakan pula mewakili daripada Bapak Sapriman sebagai juru bual. Berhadapan pula dengan Datuk di hadapan nih. Saya kalau tak salah saya dengan Datuk ini saya kenal. Kalau pantun beliau ini sangatlah handal. Apalagi kalau bidal membidal. Saya sudah sering kalau dengan dia nih kemana-mana asyik saya aja yang kena bedal. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan puan-puan dengan majelis yang dimuliakan. Ini ada pula Datuk yang berada di sebelah kanan. Orangnya gagah, sangatlah rupawan. Dia tadi dah pesan Datuk, kata dia kalau nama saya biarlah saya sendiri nak sebutkan. Iya Datuk. Iya dah ni. Belah kelapa nampak ambil sabut dibuat unggun. Kalau iya nama Datuk sendiri nak sebut, cuba sebut pakai pantun. Nama saya Kaidil. Kaidil. Tak pakai pantun dah. Ini ada orang yang berada sebelah kiri. Ini ada Datuk yang berada di sebelah kiri. Orangnya gagah dekat Senggoro, dia berdomisili. Dia pesan tadi Datuk, kalau nama aku kan biar aku yang sebut sendiri, kata dia. Laksamana Raja di laut, orangnya handal menumpaskan lanun. Ini Datuk, cuba nama sebut. Jangan lupa Datuk, sebut pakai pantun. Pakai pantun? Boleh. Ucapkan saya Assalamualaikum, perkenalkan saya nama Sapriman, bapaknya Rizky Sarman. Orang tuanya Razok. Itu tuanya. Orang tua daripada Sapriman. Orang tua daripada Rizky Sarman. Nama dia Sapriman. Betul Datuk? Sapriman nama diberi. Orangnya gagah. Memang kalau dulu badannya berisi. Di Senggoro Datuk berdomisili. Izin saya sikit nak tanya Datuk, berapa orang Datuk punya bini? Macam ketahuan nak sebut. Satu lagi Datuk, masih satu lagi. Oh macam tu. Berarti masih satu lagi. Alhamdulillah. Datuk gitu juga masih satu. Alhamdulillah. Kami beberapa orang ni nampaknya tak dapatlah Datuk nak ikut sunnah Nabi. Kenapa Datuk? Banyak batang padi jerami di tanah datar, padi dijemur. Kami bertiga ni Datuk sudah bersandang sebagai suami. Sudah terdaftar pula dekat Senggoro suami yang jujur. Mak suami jujur ni. Di tanah datar, padi dijemur, duduk berdua di tunggul kelapu. Memang kami bertiga terdaftar suami yang jujur. Tapi minta maaf Datuk, belum terdaftar pula suami yang setia. Setia wah ya, kadang ada ngode-ngode Datuk. Itulah nampaknya salam perkenalan saya daripada keluarga besar, yaitu Bapak Sapriman daripada Desa Senggoro. Mungkin sebagai sambutan daripada saya tak boleh terlalu panjang berjela-jela. Kenapa Datuk waktu petang masanglah jala, sampan Cina perahunya kolek. Kata Bapak Sapriman ni, panjang apa pantun ni kau tak boleh terlalu panjang berjela-jela. Nanti orang di luar satu-satu dia mulai nak balik-balik. Untuk itu kepada Datuk disilakan yang mewakili daripada pihak perempuan. Terima kasih dari pihak perwakilan kerana saya meluangkan waktu. Tepak Sri ada dua di depan, jadi saya pula nak buka dimah terlebih dahulu. Saya barang pengiring untuk pengantin semua nampak ada tersusun. Saya Katanya saring ada apa alias saniin baik. Saya memang paling ahli orang berpantun.
Jadi tak ada begitu ahli, cuma kita ikut adat Melayu aja. Kata orang Datuk 2-3 sebatang kayu letak di atap lalu disusun. Katanya apa tanda orang Melayu, sikit bercakap dipakai berpantun. Memang iya. Saya Kata orang Pak ada tersusun semua perkakas Pak saya bersusun pula beralat makeup. Kalaulah sempat pantun hari ini kita tidak berbalas, macam makan putus suap. oh macam itu Datuk. Iya pula ya. Kita putus suap tak ada. Jadi suai kata orang, buat kata orang terasa alat makeup ada tersusun. Saya Mika datang lagi Sengoro. Paling sedap hari ini kita berpantun. Kita dengar suara latang, suara mikrofon bukan main besar. betul Datuk. Suai-suai kata orang Mika datang lagi Sengoro. Kena dekat dengan air putih. Ada semua barang nampaknya nak Mika hantar. Beradat pula bertepak sirih. Saya Jadi suai kata orang kalau dekat air putih, daerah air putih ada stadion bernama Muhammad Adi. Kalau dah nak nyerah tepak serih kita berpantun, pantun budaya yang sangat kita lestari. betul Datuk. Kena kata orang kalau kampung musim berkabut angkat bubu dapat 9. Walau kampung kita dikeliling laut adat Melayu jangan pula sampai menghilang. Buat kata orang panjat kayu jauh ke ujung, Saya jangan memegang setiap dahan. Adat Melayu senantiasa dijunjung, janganlah hilang ditelan. Betul dapat itu. Kena angkat bubu dapat 9 masak kari diberi santan supaya adat Melayu jangan menghilang. Mari Datuk sama-sama kita lestarikan. Betul, jadi sesuai buat kata tua-tua Pak. Ngapa matang duku daerah Ketam Putih. Saya Hingga berjalan kita ke Pelekun. Kalau dah orang Melayu banyak celoteh, apa nak diberikan semua nak berpantun. betul Datuk. Jadi buat kata orang, aku tembaklah mercun bermacam mercun. Mercun ditembak di pagi raya. Hendak berpantun, awak pantun. Sebetulnya kalau berpantun pun tak jadi apa. Jadi sebab kata tembak mercun bunyinya kuat, gendang telinga terasa sakit. Kalau tak berpantun tak jadi mudarat. Yang penting kata Tuan Hidayat datang lagi Sengoro bawa duit. Pak itu yang penting. Buat kata orang Pak serah terima belanja satu persatu. Inilah barang seperangkat alat. Memanglah rasa lama kami menunggu, tapi tak apalah, tak apalah kami maaf jika datang agak terlambat. Tak apa-apa lah Pak. Iya betul Datuk. Kena kata orang macam ni Datuk, orang hutan meloncat-loncat menengok kancil pandai bergendang. Kenapa kami datang terasa agak lambat? Saya tengok jalan daerah Sungai Alam masih banyak juga yang bergelombang. Mana pun tak ada bergelombang. Di jalan Nusa tidak di dalam Datuk. Saya Jadi suai kata orang, tambatlah kempang di tepi nipah pakai pengayuh di luar perahu. Terlambat datang tak jadi masalah, sampai subuh pun kami tunggu. oh macam tu ya Datuk. Sebab kata orang pakai pengayuh di luar perahu kenalah bercampang di tempat sempit sampai subuh kami berani nunggu, kena datang Mika membawa duit. Kerja jadi nunggu duit aja lagi. Saya risau kan. Jadi suai kata orang, bulan Ramadan sudah pun dekat, hari raya juga ditunggu, kedatangan rombongan sangat berajat. Apa nak nyerah belanja lah terlebih dahulu. Dipetik salah dirasa salah, barang dicuri tetap berdosa. Mengisik sudah menanda sudah, alhamdulillah datang hari ini baru nak nyerahkan antaran belanja. Habis di bulan berganti tahun, tahun Masihi juga Hijriah, bingkis nak Mika serahkan dihiasi pantun. Mudah-mudahan dengan pantun suasana sepi jadi meriah. Habis di bulan berganti tahun, tahun 2023 Masihi, bingkis nak Mika serahkan dihiasi pantun. Pantun budaya yang sangat kita lestari. Ada tersusun semua barang-barang diantar mesti disambut. Jika kita berpantun agak panjang-panjang, tapi aku tanya apakah orang luar tidaklah nyungut? Tanya dulu. Kalau nak nyungut, suai kata orang, alaulah ke menghapuskan kebun, janganlah nanti mati ditembak. Kalau sempat kami berdua terus berpantun, apakah bapak di luar di dalam tak jadi muak? Tanya dulu. Muak dah bu? Kalau muak kata orang, kain pelekat sudah dibungkus, mari diletak di atas meja. Makin cepat makin bagus, tak banyak pula kita membuang masa Pak. Memang suai betul Pak. Buat kata orang, ada tersusun beralat makeup, perkakas pengantin seperangkat alat. Saya Kita berpantun hari ini memang terasa sedap, tapi cuma kipas angin aja tak berapa kuat. Inilah Tapi tak apalah Pak perkakas pengantin seperangkat alat semua berapa nampaknya utuh. Walaupun kipas angin hari ini tak berapa kuat, tapi suasana nampaknya teduh. Tak bimbang kami dah. Jadi kalau ada suasana teduh, kami tidak berpeluh. Kalau badan berpeluh, pantun kami kerat.
Bapak datang nampaknya berombong, kini nampak duduk bertentang. Memang kami cuma aku seorang nampak berbaju kurung, yang lain tak nampak aku pandang. Oh macam itu Pak Datuk. Kena gini Datuk, mungkin belah kelapa nampak tempung, ambil kayu dibuat penyulap. Kenapa orang sebelah Datuk tak ada pakai baju kurung? Mungkin dia masih Melayu mualaf. Bukan gitu. Wah, Tahu kan kalau Cina baru masuk Islam 2 tahun, dia mualaf, dia tak pakai baju kurung, jangan-jangan dia Melayu mualaf. Sebab musim hujan, buat kata tu. Saya. Kalaulah mereka datang, kalaulah bapak datang berombong, ini mawak datang antaran. Bukan yang kiri kanan tak nak baju kurung, tempat kami tak berhenti air hujan. Oh macam itu Datuk. Basah. Jadi buat kata iya Pak isteri Pak Usop menjual cincau jualan tepi di Bansal Cina. Lagi hidupnya lah kita bergurau, udah mati tinggallah nama. Saya. Jika turun beruntang jaring jangan sampai tidak diikat. Kalau kami berpantun bukanlah untuk bertanding, untuk sebagai menyelesaikan adat Pak Betul, jadi betul. ni Pak. Serah timur belanja hendak disambut. Sekarang ada menanti. Tadi nama mereka bertiga sudah pun disebut. Ini kami pun nak perkenalkan diri. Betul, di sila Datuk. Kata orang jikalah kita memakai kasut, kena jarang pakai sepatu. Ini nama saya, biarlah saya sebut Pak Betul Datuk. Mungkin orang yang datang lagi semua ada salah seorang yang belum tahu. Betul Datuk. Dia pun memang bertanya tadi, kira-kira Datuk yang berpantun tu dah kahwin ke belum? Oh, itu tanya dia. Iya Datuk. Kalau gitu buah pantun aku sikit. Sila Datuk. Itu mantapnya awak. Bukan sedap kata berpantun nak tanya sikit dah kahwin ke belum? Oh, tak masalah. Saya. Jadi buat kata orang lamanya berlagu 6 harkat kenalah belajar di pesantren. Nama aku sebenar Bapak Ibu lagi Senggoro tidaklah berapa hebat, nama sebenar Jin Samsudin. Oh Jin Samsudin. Iya. Waktu senja pergi ke laut duduk berdua di tunggul kopi. Nama Datuk Jin Samsudin telah pun disebut, tapi Datuk mirip betul dengan Pak Jokowi. Oh memang. Orang Pak Saya. Kena Jokowi dah nak berhenti. Iya Datuk. Olok-olok aja Datuk. Jadi sesuai buat kata orang lagi Pak dah. Setiap hari mengerjakan sujud, mendekat ibadah kepada Tuhan. Jadi kata kalau saya punya isteri, kalau berpantun pandangan disebut kata dia. Oh macam tu. Senang nambah masa hadapan. Oh macam tu. Saya ingat waktu senja pergi ke laut, kemudian pasang kemah tiangnya singit. Tiap berpantun nama orang rumah dia tak pernah sekali menyebut. Jangan-jangan dia takut kalau saya datang nak mengenyit. Tidak, kami suruh awak takut situ tak meri. Saya Datuk. Buat kata orang ada juga Pak. Pekan Melaka pedagangnya Cina lagi menegeri Mersing. Memang bukanlah nama sebarang nama, walaupun nama James Samsudin tapi diberi memotong kambing. Oh potong kambingnya Datuk. Jadi nak nomor apa boleh? Tadi kata gitu dah. Boleh Datuk. 0852-6491-6345. Rombongan datang nampak nadiah tinggal antaran belanja. Alhamdulillah kepada saya lah tempat tukang terima. Jadi buat kata tua dia juga Pak. Terasa sakit di tengah ladang mengalau burung makan padi. Mengapakah sikit rombongan datang kalau tambah setengah kampung kata Pak Hidayat sanggup ni nanti. Oh macam itu. Ramai orang memang menanam padi pula daerah Selio. Memang kalau di kampung kata Datuk menanti kira-kira berapa hidang yang Datuk dah standby. Oh itu tadi tak buat kata orang ke tengah sampan kita berabuh. Saya berabuh mentang rawai. Kalau masalah makan mika jaga gaduh sudah aku tanya Tuan Hidayat 70 hidang sudah standby. 70 hidang dah standby. Alamak, kata orang pagi-pagi pergi melanggai, habis melanggai pula pergi ke daerah kampus. Kalau memang 70 hidang Datuk dah standby, alhamdulillah balik dari desa Sekorakang kita satu-satu dapat dibungkus. Betul. Kata orang kalau dah datang ke daerah Abang Datuk banyak tu dia standby. Singgahlah ke kampus ke boleh teknik. Kalau sampai hidang belakang banyak tak habis memang bagus dibungkus dibawa balik. Alhamdulillah.
Jadi Tak ada tidak, yang penting alhamdulillah dulu Datuk. betul toh. Jadi udah sama kita kenal buat kata orang mika masuk menampak muka, mika keluar menampak betis. Ini dah ditaruh di depan mata, kena mika nak kantor semua bingkis. Saya dah. Jadi buat kata orang kalaulah bubung kita nak panjang, kalaulah bertampun kita nak lebar. Kalaulah mika nak menyolong barang, kenalah berpantun apa diantar. Baik. Kira-kira kanan kiri Datuk nak kenalkan ke seorang-seorang ni. Saya dah kenalkan kanan kiri tadi. Kami seorang baju buruk tak usah kenal lagi. Oh, nanti dia berajuk nanti. Kalau berajuk orang tua ni bukan tak elok. Nanti ujung-ujung kalau dia dah berajuk, minta pula ada sebatang rokok. Tuai kata orang. Mereka datang nampaknya duduk, kena mereka datang lagi sengorong. Kena yang kiri kanan kami tak akan merajuk. Kena orang yang datang bukan yang menunggu, bukan main sabar. Oh, tak usah beritahu kan. Jadi buat sementara ini buat kata orang Pak umrah dan haji ke tanah suci, mendekatkan ibadah kepada Tuhan. Mukadimah kami sebagai mewakili Tuan Hidayat sampai di sini, kami serah pula pada pihak perwakilan apa nak mereka ajarkan. Oh, nak diajarkan. Itu baru. Untuk itu Datuk, kita sebagaimana biasanya dalam perundingan ini kata orang buah nangka, buah cempedak, nangka muda sedap digulai. Acara pertama kita kena tukar menukar tepak tanda acara serah terima belanja sudah dimulai. Duai kata orang Pak ya, kalaulah nampak pajo sudah pun nampak Pak ya. Kena mereka ke Kuala Alam sebelum kita nampak menukar tepak elok pertama kita bersalam. Oh, macam itu Datuk. Tapi kata orang Datuk, hari senja cari duren. Cari duren nampak berlonggok-longgok. Katanya orang sekarang ni Datuk nampak dah keren, nak bersalam pakai buku tumbuk. Oh, itu lain. Oh, boleh Datuk. Dulu corona kalau bersalam pakai buku tumbuk macam mana? Kata orang Pak, hari malam matahari masuk. Saya. Kena kadang hujannya lebat. Kalau nampak orang bersalam, nampaknya pakai macam buku tumbuk, itu dikatakan orang barat. Oh, barat. Oh, macam itu. Bukan ada Melayu, Tuai. Jadi kita boleh bersalam ni Datuk. Ada Melayu gitu. Oh, assalam. Iya Datuk. Malam raya kita ke masjid, kita bertakbir kepada Tuhan. Saya Datuk. Salah pertama kita belum berduit sebagai takbir pembuka. Oh, macam itu. Memang saya tengok malam-malam duduk temenong sambil menengok langkuit. Salam di Oslo masih terasa kosong. Kata saya Datuk nak ngolo duit. Belum. Belum. Duit. Kena kata orang lah keluar terbang senja lalu pula ke Batang Kempas. Saya bawa ni Datuk duit antar belajar. Manalah tahu Datuk nak beri pula duit pengeras. Oh tidak, dia sesuai kata orang rezeki apa? Rezeki Sarman bin Sapriman Murni Eka Sari binti Hidayat. Mereka kemari serobongan nak nyerahkan antaran belanja mana seperangkat alat. Oh, macam itu. Yalah. Jadi mulai kita ni Datuk. Mulai Datuk. Ya, kita mulai Datuk. Nampak dah Datuk. Ni. Ada tukang kodak tak ni? Itu dia. Ni Datuk. Tepak diserah dengan bersegi empat. Dengan adat pula Datuk menerimanya. Isi di dalam tepak boleh Datuk untuk menyantap, tapi tak boleh disantap dengan tempatnya. Kena tempatnya kami menyewa. Sesuai kata orang. Meda. Dah Datuk? Ada. Jika awak tak perlu risau, serah terima belanja di depan mata. Ini mereka bawa tepak nampaknya warna hijau. Apakah mereka semua ngurus partai P3? Alamak Datuk, kata dia apakah pengurus partai P3? Musim partai ni. Ngeri juga ya nengok. Kalau pagi hari pergi ke Seliau, pergi Seliau baliknya pula di waktu senja. Memang Datuk, tepak kami warna hijau, tapi kami satu pun tak ada pengurus partai P3. Kalau sekarang tak ada urus partai ya dah. Iya Datuk. Jadi sesuai kata orang bawa pengerih ke tengah laut, kenanya ikan sebelah pagi. Tepak seri sudah pun disambut, menanda antaran sudah resepi. Betul Datuk. Banyak berzikir guru agama, kena menunggu waktunya malam. Tepak berukir dah pun aku terima, tapi aku nak tahu pertama dulu isi di dalam. Betul Datuk, tapi tak bagusnya Datuk setelah kita gabungkan sama-sama Datuk. Wai kata orang. Kalaulah awak berunding, setiap berunding akanlah sabar. Memang tepak kami di Kuala Alam warnanya kuning. Kami di sini memang banyak urus partai Golkar. Oh, macam Betul itu. Kata orang main gasing kenalah pagar, kemudian main pagar di tengah hari. Kuning ni kadang Datuk bukanlah semata-mata pengurus Golkar.
Kuning itu biasa tanda melaju sejati. Tidak, kami lagi Golkar. Oh, Golkar. Oh, Tunggu dulu. Kalau lah barang nampak dibongkar Pak. Saya Datuk. Buat kata orang Mika bawa bertepak seri. Kalau lah memang kami nampak pengurus Golkar, jangan lupa Mika memilih. Oh, macam itu. Kampanye dulu. Suruh milih tadi. Kampanye dulu. Izin Datuk kita sama buka? Sesuai kata orang. Kacau Kacaulah kuih dia mengata. Saya. Kalau lah masak bau di jamak. Kalau boleh pula kami lagi pula ada alam nak numpang bertanya. Kalau Saya lagi ngoro tidaklah marah. Oh, marah tak Datuk? Kalau marah kata orang saya cuma 2 Datuk. Itu dia. Tapi Datuk kata orang tak boleh juga terlalu banyak bertanya. Iya. Kenapa Datuk? Ke Pulau Padang hari senja. Kemudian pasang penggereh, koceknya berlumpur. Kalau orang terlalu banyak betul bertanya, katanya tanya orang dah mulai pendek dia punya umur. Kan sebetulnya berkata orang tu hari Minggu berkata hari Minggu serah terima belanja. Tentu barang diberi satu persatu. Apabila orang yang banyak bertanya, tentu banyak dapat ilmu. Oh, banyak dapat ilmu. Jadi Datuk nak tanya nih. Iyalah bertanyalah dulu. Sesat bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau gitu kalau Datuk nak tanya izin saya tanya dulu boleh? Mana tidaklah. Oh. Awak nak bertanya, dia nak bertanya dulu sebenarnya. Rama-rama di dalam lopak. Kemudian tuh di dalam mangkok kuasa petang. Betul. Datuk sama-sama kita buka tepak. Sire saya antar telungkup. Kenapa sire Datuk ni kuat dia punya telentang? Iya pula. Tak sesuai kata orang. Ikan miang, ikan gelama. Ikan tenggiri dimasak sop. Tangan terentang tanda nerima, tangan memberi tanda terungkup. Oh, macam itu kalau memberi. Ada satu lagi. Betul, gini Datuk, kuasa petang di dalam mangkok, pasang penggereh airnya kering. Kalau telentang dah jelas pasangannya dia Datuk telungkup. Tak ada pula nama sirih-sirih menongging. Betul, sesuai kata orang. Jumpa kata gentang jaring. Pasang tangkap di luar perahu. Gentang jaring jangan berkumpul. Telentang terungkup memang semua tuan nampaknya tahu. Ada unding dengan Pak Saring nak dibetul. Oh, macam tu. Sila Datuk kalau nak tanya. Tanya lagi. Kata Datuk nak tanya tadi. Boleh. Buat apa tak bertanya. Hari malam rasanya gelap, lampu dipasang, tingkap ditutup. Memang nampak sih sih bawa nampak semuanya lengkap. Memang nampak tadi sih kami tentang sih bapak nampak terungkup Pak Saya. Hari malam rasanya gelap, cumalah tegak seorang ansip. Isi dalam nampak sesama lengkap, tapi alhamdulillah sama-sama tak nampak sebatang kacip Pak. Oh, macam tu tak ada dia punya kacip. Pagi hari ngambil kelapa. Kelapa dibawa pula ke Sungai Liung. Memang kacip dulu kami sudah bersedia. Lama-lama disimpan dikepas pula dengan papulo. Saya Datuk. Orang jikalah hendak menebang bakau, kayu bakau dibuat gasing. Rasa tekak kami di Kuala Alam nak isap tembakau, tapi tembakau semua orang apa buku main kesing. Oh, dia punya kesing kata. Tembakau kita Hari kesing. hujan tembakau kesing. Macam mana kira-kira Datuk? Sikit. Kata orang tembang bakau dibuat gasing. Dibuat gasing tanding pula harinya panas. Kenapa pula tembakau kami lagi senggoro? Tak ada nampak kuat pula dia punya kesing. Terlupa pula kami nak nyimpan dalam kulkas. Oh iya sesuai. Cuma izin saya nak tanya masalah tembakau Datuk ni Datuk. Kata orang tembang bakau dibuat gasing. Kemudian hari Minggu dibuat tanding. Memang tembakau Datuk saya tengok taklah kesing. Tapi kenapa kuat betul dia punya keriting? Oh keriting. Sesuai kata orang kalaulah bakau dibuat gasing Pak kalaulah meninyak jangan kepiting. Kalaulah nampak bakau kami Kuala Alam nampaknya ke keriting, pagi esok pergi berbonding. Oh, nak rebonding dengan dia. Baru ini kita dengar ni kalau tembakau keriting nak kena rebonding. Iya betul Datuk. Cuma lagi tanya Pak. Kalau sikit saya tanya boleh? Boleh. Ini dia ni memang juru patut hebat ni, bila kita tanya tahu ada dia jawab. Boleh dah orang nak bertanya. Anak pilih di dalam lopak. Betul. Kemudian pasang pengerih dapat ikan belukang. Banyak nampak jenis di dalam tepak. Apa pula manfaat
daun sirih, apa manfaat buah pinang? Buah pinang? Di sini Datuk sedia sirih. Di sini ada pula buah pinang. Apa manfaat daun sirih ini? Apa manfaat buah pinang? Ayolah, apa kata kau? Lagi air putih mereka je merang baik. Mereka menyerah barang antaran. Memang disederahkan perisih dan pinang. Itu memang buat lawan. Oh, macam itu sirih buah pinang. Sanding dia kan? Oh, bolehlah. Timur sikit lah. Boleh buat kata orang Pak. Jikalah hendak mendekat dapur. Kalaulah dapur dipasang atap, rasa tekak kami keluarga Adam nak makan kapur. Memang kapur semua bukan mencantik lembab. Oh, cantik dia punya lembab. Cantik dia punya lembab. Lain suang kata orang Pak. Senang pula hati. Cantik katanya kapur. Ya. Kalau tak kena ejek. Ya, semua tu. Apa lagi Datuk? Jadi sesuai kata orang Pak, kalaulah dapur dipasang atap, kalaulah ikat kena bertindih, kalaulah kapur lagi skoro nampak bukan bercantik lembab, baulah dekat dia dengan sirih. Oh, macam tu. Itulah Pak. Cuba makan dulu Pak. Nak makan tak belum? Nak tanya lah. Kalau saya kira-kira nak makan nak tanya ni Datuk. Tanya lah. Makan ni Datuk Makan. Makan rasa. Ambil udung ambil pangkal. Aku ambil pangkal. Gini Datuk, bila bahu ada terluka, semua badan terasa sakit. Ini sungguh Sri Datuk kami tak menyangka. Kelannya pula bukan main menggigit. Di mana Datuk mengutip? Ya pula kelat Iya. Heran, kenapa Sri kelat menggigit? Di mana Datuk mengutip? Pilihlah alat berserta duit Pak Semua barang nak mika ulung. Udah jelas sih kami kelat dan rasanya menggigit, kami petik di gang kubur. Oh, macam itu. Pergi naik rakit, kenalah lumpuh. Kata orang, main lumpuh sampai pula di daerah Seliau. Memang kalau Sri Datuk ambil daripada tepi kubur, halaman kami satu rombongan balik semua menggigau. Itu tadilah. Sri Datuk itu juga tu. Kalaulah dipilih di alat makeup Pak Saya Datuk. kena kita duduk berunding. Sirih lagi semua aku makan bukan main sedap. Habis sedap terasa pula kepalanya pening. Oh, gitu. Habis sedap kepala pening pula. Jadinya apa nama tu? Jadi udah datang nih? Boleh? Apa pening kamu enggak bukan pening lah. Apa pasal pening kami? Oh, macam itu kenapa lepas sedap kenapa pening? Kata orang masang penggeh, airnya kering. Masang penggeh pula di tengah hari. Kenapa sirih dimakan kepala terasa pening? Kena sirih tu kami sudah berjampi. Oh, wai. Saya Datuk. Wai pula dah. Kalaulah pilih barang diberi Pak kena kita nampak duduk seremput. Kalaulah tahu nampaknya sirih tadi dah dijampi, mungkin aku balik besok terasa semput. Bawa ke tepi tanya dengan aki kalau saya Datuk. Yo dijampi habis. Boleh Datuk nak rasa? Iya. Tapi hati-hati Datuk, ku sirih ni daripada tepi kubur pergi kau awak gang. Sesuai kata orang ada tersusul semua barang nampak berkakas. Hari ni entamlah pantun panjang-panjang dan pantun hari ni tak ada batas. Oh, macam tu. Oh, selama ni saya pantun kata dia tak banyak batas, saya tak. Kata orang gitu. Oh, macam ni. Tahun tidak bertemu. Ada tengah rumah duduk selemput. Malah pantun-pantun kita jarang jumpa selalu. Ini apa sekarang buat jerah bagi menyambut. Oh, macam tu. Selanjutnya kami ada hajat ni Datuk. Hajat Datuk hajat kami kata orang Wonosari nama desa disebut. Bersebelahan pula dengan desa Pendekik. Kedatangan kami ada membawa maksud. Maksud kami nak membawa ada sedikit dia punya bantuan jenis duit. Itu kata orang Pak mereka kemari bawa antaran. Mereka melewat pula daerah masjid. Apa lagi suasana kini nampak harinya hujan. Mereka datang pula membawa duit. Betul Datuk. Anak Melayu dan bawa duit. Anak Melayu berbaju kemeja. Oh, situ. Tak lupa pula memakai kopiah. Datuk saya serahkan dengan antaran belanja dengan jumlah 20.220.000 rupiah. 20 juta? 20.222.000 rupiah. Ini sebagai simbolis saja Datuk. Mana dia lagi? Kalau yang sisanya ini Datuk, ada kami bawa juga duit Datuk. Ini serahnya Datuk. Ibadah ke masjid sangatlah beruntung. Kejelah ibadah 5 waktu.
sejumlah duit sudah pun disorong, berapa jumlah pun dah diberitahu. Betul, Datuk. Penuh penjara banyak tahanan, ramailah orang membuat salah. 20 juta 200 ribu, 20 juta 220 ribu. Iya, Datuk. Iya, tapi Datuk. kalau kurang tolonglah tambah. Oh, macam itu deh, kalau kurang dia minta tambah. Kurang tak kurang. Betul, Datuk. Kira-kira kalau Datuk ragu boleh dihitung, Datuk. Saya sediakan. Kami tak menghitung lagi. Oh, tak dihitung lagi, Datuk. Buat kata orang hari Senin, hari Selasa, hari Lusa, hari Rabu, duit termin sudah pun aku terima. Apa guna Pak Hidayat aku pun tak tahu. Jadi ini tak dihitung nih, Datuk. Tak usah lagi. Ini Datuk saya serahkan, nampaknya itu dalam hitungan tadi 20 juta 222.000 rupiah. Jika masjid sangatlah beruntung Pak kerana kita nak mengerjakan ibadah. Jadi duit ini tak payah kami hitung. Betul, Datuk. Jadi mereka tak perlu susah. Alhamdulillah, karena gini Datuk, sungguh sedap si ikan salai dimakan pula dengan nasi beketul. Alhamdulillah, duit yang dihantar tak ada dihitung selai-selai. Mungkin Datuk diketis, takut pula diketis dengan toyol. Betul kata orang. Buat kata orang pergi Melaka hendak bersantai, banyak pengunjung datang dan pergi. Saya Memang sangat percaya yang kami sampai, tak payah kami hitung sekali lagi. Oh, alhamdulillah. Ini macam mana nih, Datuk? Ini titipan nih, Datuk. Itu titipan. Ah. Apakah mas kawinnya ataupun? Batang pinang memanglah licin bila dipanjat di musim hujan. Ini Datuk saya serahkan sebentuk cincin, tapi titipan sebagai mahar dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Betul, Datuk. Kata orang, taruh lampu senen di atas kubur. Jikalah mamar tampak berkilat. Sebentuk cincin dah diulung sebagai mahar, tapi mereka bah tak mengatur sedai surat. Oh, dia tanya surat pula. Surat lah. Datuk Hasanuddin sangatlah hebat. Kira-kira bertaruh orangnya sangatlah handal. Kenapa cincin diantar tak berserta dengan surat? Mungkin daripada pihak laki-laki takut pula kalau Datuk berjual. Buat kata orang tu, kalau lah apa, kalau lah angin nampaknya kuat, kadang hari timbulnya renyai. Kalau cincin mereka hantar dengan surat, cuma kami besok pagi nak ngadai. Tengok tu, dia jual tidak nak digadai pun. Gadai tak jual kan? Saya kalau jual lain, gadai dapat ambil. Betul, Datuk. Bawa ke tepi ibu. Letak sini dulu, Kang sarung tu. Ini selanjutnya macam mana ini? Masalah bingkisan ni kita sepakat. Kalau datang ni ke di hari Minggu, kena karang duduk seremput. Saya. Kalau barang sorong satu persatu, apa mereka serah? Sabar yang menyambut. Tapi sebelum saya serah, saya nak kena bertanya dulu. Tanya. Saya memang dah 3 kali bergerak, 3 kali berada di tempat duduk, terasa sakit dia punya pinggang. Kita tanya pula ayah le sebelah kita. Kira-kira lama lagi boleh? Tak boleh? Sakit pinggang? Sakit pinggang dia cakap. Abang macam Kalau mana? datang di hari Minggu, ada tersusun pula kata orang semua berdua-dua tepak. Kata kita orang Melayu, kalau pantun jangan nolak. Oh, macam itu, Datuk. Kira-kira tak apa-apa ni serah satu persatu. Boleh. Tanya dengan apa ahli atau? Jadi kalau memang dia serah kata satu persatu, kita cuba juga Datuk serah satu persatu. Kena banyak burung di dalam hutan, banyak bunga pula di dalam taman. Sebetulnya Datuk, bingkisan ni rasa saya tak perlu semua nak sebutkan. Takut nanti sudah acara, kalaulah ada pula diajak kami makan. Betul, suai kata orang banyak mawak nambah antaran Pak pertama diterima sebuah tepak. Memang kami dengan Hidayat nak ngajak makan, tapi kata Pak Hidayat nasi belum masak. Oh, macam tu. Kalau macam tu tak apa-apa lah, kita serah satu persatu. Biar panjang sikit kita bantu dia nasi masak belakang lo. Udah? Apa nama tu? Ini saya serahkan selanjutnya Datuk. Serahlah. Kata orang anak buaya si anak katak. Berenang bersama di dalam kuala. Saya serahkan ni seperangkap makeup lengkap pula dengan cerminnya. Dia ada cerminnya memang disimpan Datuk. Kenapa ada cermin? Cermin tu kecil kata orang. Kata orang pagi hari pergi ke Dakal. Waktu senja pergi ke Bandul. Cermin diberi memang kecil, cuma gunanya untuk tangkal. Kata orang tangkal ngalau toyol. Kata orang. Kalaulah kapal singgah ke Bandul Pak Saya Datuk.
kena kita main adik-beradik. Kalau cermin mereka anto nampak untuk tangkal toyol, mana pula cermin untuk bersolek. Oh, macam mana pula cermin untuk bersolek Itu Iya, toyol ya, kan. Dato'. Kalau Jadi itu yang cermin bersolek tidak begitu. Dekat pedekik ada Pak Kiai, ada yang bersolek kelapa pati. Alat solek akan kami pakai, tapi kalau cermin bersolek kau bawa kemari. Oh, macam Ini cuma itu cermin iya. tuyul, cermin tuyul bawa lah. Oh, simpanlah Dato' kalau macam tu. Ini apa pun Dato'. Kalau lah berkata orang, kalau lah hendak pergi pedekik. Kadang-kadang kita lewat ke Bandul, mentang-mentang memang kalau anak kami bukan main cantik, tapi cuma berdandan dengan cermin tuyul. Cakap lagi dah. Tak dapat cantik dah bu. Ini apa? Aku dah nyorok. Betul Dato'. Aku dah nyorok lagi sakit sedapnya. Betul Dato'. Cuaca mendung lagi pagi hari. Alhamdulillah tak ada hujan pula di tengah hari. Ini ada telekung, ada pula Al-Quran kami beri. Mudah-mudahan dapat pula untuk menghadap kepada ilahi. Betul, sesuai kata orang, burung merebah membuat sarang, membuat dahan di kayu ara. Telekung sejadah insya-Allah kami buat semayang, sebuah Quran akan kami baca. Alhamdulillah. Cuma kata orang burung merebah membuat sarang, ditambah lagi anaknya badam, telekung sejadah insya-Allah kami buat semayang, tapi calon suami jadi imam. Oh, kalau suami jadi imam. Jadi kami anak kami, oh gitu Dato' ya, kami jadi imam, nanti anak Dato' jadi makmum. Betul. Pergi ke laut, nampak belangkas dimasak dengan pula sotong. Ini saya serahkan ada kasut, ada pula 2 biji dia punya tas, tapi tas diberi masih kosong. Berkosong lagi. Betul Dato'. Tak apa-apa. Tak masalah ya Dato'. Cari sotong. Nampaknya mendung Pak kena mereka melewat depan masjid. Memang nampak hari ni mereka beri tas nampak kosong. Dah jejak kabul besok baru suami beri duit. Oh macam tu Dato'. Baru beri duit, suami beri duit. Ini cuma kata orang biasa sakut membuat salah. Tentu ditangkap oleh polisi. Mereka beri tas, mereka beri kasut untuk buat nikah, tapi janji kita bulan madu kita ke Bali. Tidak ke Sekudi Dato'. Dah tak janji dah. Tak jadi ke Sekudi bulan. Apa buat kata orang tu kena kita hari ni nampaknya berjanji. Hebat kena kita nak lihatkan ke bantaran belanja. Mengapa kami hari ni hendak Sekudi, kena suruh sana tak ada lagi corona. Oh tak ada lagi. Ini apa ni Dato'? Entahlah, tanyalah orang belakang. Tanya ibu-ibu tu. Oh kalau tak salah saya ni anduk ni. Anduk. Iya. Pasang jerat dapatlah pelanduk lari pula ke rumpun buluh. Saya serahkan nampaknya ni ada sebiji dia punya anduk. Mudah-mudahan dapat keramat sebelum solat subuh. Oh sebelum solat subuh. Saya Dato'. Kata orang lagi penampi sampai ke Lebuk sebab sekarang sudah pisah. Ini mereka beri pula selai anduk. Inilah pengelap barang yang basah. Tak? Jadi buat kata orang jikalah duduk sambil bersantai, cubalah minum segelas kopi. Mereka beri anduk akan kami pakai, memang gunanya selepas mandi. Betul Dato'. Ini Dato' apa jenisnya? Banyak potong ni. Iya. Pergi ke laut carilah sotong. Sotong dimasak dalam kuali. Ini saya serahkan 2 biji ni Dato', nampaknya bahan potong. Ada sebelah pula saya tengok macam dah baju jadi. Oh baju jadi. Betul Dato'. Baju jadi apa baju tidur ni tak? Bisa jadi juga Dato'. Baju tidur tak ada, yang tidur orang aja Dato'. Baju tak ada tidur. Ini kain potong yang diberi lah. Baju untuk tidur pula kan baju yang tidur. Baju untuk tidur. Oh gitu Dato'. Jadi sesuai kata kalau lah angin nampaknya mendung, kena berubah di waktu pagi. Ini mereka beri pula nampak kain potong, tapi kalau upah tolong bayar pada kami. Oh nak bayar juga daripada awak rupanya. Ini apa ni Dato'? Ini selimut ni bukan gebor. Tak selimut nak gebor. Kalau Melayu gebor. Hendak yang ke tengah sikit selimut. Betul Dato'. Masak pula yang agak apa sikit, apa namanya, koper. Itu agak atas sikit. Oh gitu. Masak pulut kenduri adat. Kemudian dimasak pula dengan kuah sotong. Saya serah ni Dato' selimut besar, dia punya manfaat. Kalau musim hujan senang pula dia nanti berdua nak berselubung. Suai pula Pak
Apa dia hantar sudah pun juga apa Pak? Apa dia nampaknya hari betul nampaknya mendung Pak Saya Datuk. Kena suasana nampaknya teduh. Kalau dah hari hujan nampak tarik serobong boleh jadi tak bangkit semayang subuh. Apa lagi dah? Tarik serobong apa lagi? Iya betul Datuk. Iya. Ini nampaknya saya heran juga ni Datuk dia punya kuih ni. Pagi hari kata orang bermain kuih, duduk berdua di tunggul kopi. Saya bawa ini ada nampaknya sebiji dia punya kuih. Apa di rumah ni Datuk sudah pula bersedia si air kopi? Oh, dah. Suai kata orang. Oh dah standby Datuk. Ya. Berapa dipilih satu persatu? Mereka nak menyerah semua barang. Ini ada aku terima nampaknya sebuah kuih bahulu. Tapi apa kuih bahulu mereka nampaknya berubah. Oh kenapa bulu ni bulu bang? Betul. Pasang penggerih Datuk. Pasang penggerih di hari senja. Kemudian pacak galah dibuat pancang. Memang kuih ni saya beri kepada Datuk sila untuk menerima. Datuk tengok tengah kenapa ada pula yang berlubang. Pacak galah dibuat pancang. Kemudian pasang jala di hari senja. Kenapa kuih dihantar tengah berlubang? Itu tanya kuih jenis betina. Iya, orang kata begitu. Tahu awak kuih berlubang Pak Buat kata orang pengerih pasang Saya maklumlah Datuk, saya tak begitu hafal masalah lubang ni. Saya baru akhir balik Datuk. Bukan itu. Kalaulah kita menunggu pengerih dipasang Pak pengerih pasang di air kuat. Aku tahu kalau ada kuih yang berlubang, iaitu adalah kuih donat. Oh, kuih donat. Ini pula kuih bahulu pula berlubang tu. Tapi saya tanya tadi Datuk, saya dah bawa kuih, Datuk dah sedia ke air kopi ni? Oh, dah supaya kalau gitu suka sama saya kopi. Naik kopi. Masa saya datang bak kuih, mesti Datuk dah sedia. Benangnya merah. Tapi rega sangatlah tinggi. Kuih yang lembut mereka bawa ke lubang tengah. Hari ini dia atik-atik dibagi-bagi. Tanya dengan Pak Hidayat, siapkan air kopi. Oh, siap air kopi. Pasang penggerih di tengah hari. Kemudian ndak kata orang masang penggerih airnya kering. Memang kalau Datuk katanya dah sedia berair kopi. Kami dari Senggara ni biasa kalau minum cuma kopi jenis kopi ginseng. Kopi ginseng? Iya Datuk. Kalau dah gitu buat macam mana? Dia sedia kopi tapi kita nak kena kopi ginseng. Kalau gitu suai kata kena mereka kemari untuk berunding Pak Saya Datuk. Kena mereka datang membawa barang. Kalau lah mereka minta kopi ginseng, itu kita belilah seorang-seorang. Alamak. Kalau minta kopi ginseng kena beri seorang. Ni saya selanjutnya bawa. Dia punya buah ni Datuk. Buah dia kami Mangga paus sedang berbuah masak sebiji di tepi laut. Lagi jauh Datuk kami banyak bawa buah. Alhamdulillah sampai Kuala Alam sebiji pun tak ada yang lesot. Betul tu Pak. Suai kata orang semua amanah sudah pun disambut Pak mereka datang berombong. Memang nampak buah mereka semua nampak tak lesot. Tapi ngapa tak ada buah yang lonjong? Oh dia minta pula buah yang lonjong. Tapi masalah lesot ni saya sedikit nak jelaskan Datuk. Masak sebiji di tepi laut buah bernama buah keranji. Kenapa buah dibawa sebiji pun Datuk tak ada yang lesot? Kena 5 tahun lagi Datuk dipunya garansi. Iya pun dah pakai garansi. Aku takut buat kata orang Pak kalaulah kita kemari menepat janji, kena kita bawa pengantin. Kalau nak nama ini buah ini memang ada garansi, aku takut pakai formalin. Oh pakai formalin pula. Oh iya pula Datuk. Kalau 5 tahun garansi kata pakai formalin pula. Bimbang awak. Sebelum saya Datuk terima izin, saya sedikit nak tanya pula kepada Datuk ni. Hang tua seorang pendekar. Orangnya juga sangatlah tampan. Ini banyak jenis buah yang kami hantar. Datuk dah tahu ke mana buah yang betina, mana yang jenis jantan? Oh, jenis jantan. Itu tanyalah dengan apa? Dengan apa? Kalau dah itu bukan tahu apa, tanyalah dengan apa? Dukun pak belala. Sila Datuk. Terima Datuk. Jadi kalau gitu senang pula awak Pak mereka diamanah lagi Senggara Pak
Kena sekarang duduk seremput. Nampaknya aku pandang buah bukan main besar. Macam mana besar tetap aku sambut. Oh macam itu dia punya kenapa buah ni besar. Tuai kata orang jika berjubah sangatlah kacak. Orang semayang mestilah sabar. Betul. Mereka bawa buah dari Sengoro memang tak banyak. Tapi buah enam ini bukan main besar. Kenapa Datuk dia punya besar? Pergi ke sawah kata orang sesudah asar. Iya. Kemudian waktu senja pula pergi ke laut. Kenapa buah 6 biji ni kuat betul dia punya besar? Dia dah kena penyakit burut. Oh, kata orang. Jadi Kalau besar ni buahnya kena penyakit burut ni Datuk. kalau itu suai, kalau nak ibadah ketika bersujud Saya Datuk. kepada Tuhan kita bersyukur. Kalau dah memang nampak buah ini nampaknya kena dah apa? Kena burut, lah dengah bawa ke rumah doktor. Sila Datuk. Kalau gitu indah jubah pakai serban. Orang semayang mestilah sujud. Sekarang buah merah, buah besar ada muka berikan. Rupa adik tersayang makan cuci mulut. Betul Datuk. Ini selanjutnya yang terakhir macam mana biasanya Datuk. Itu serah yang datang. Pokok kami hari ini. Saya menyerahkan mengerampai tanda acara serah terima sudah pun selesai. Kena kata orang pagi hari memakan tapai, sakit perut hingga ke tengah hari. Terakhir ni saya memang nak serahkan bunga rampai sebagai penyambung hubungan silaturahmi. Tapi ada pesan daripada orang Senggoro ni Datuk masalah bunga rampai ni. Kalau orang tinggi semampai pasangannya pendek, kalau air tenang dalam perigi. Bunga rampai daripada Senggoro ini Datuk tak boleh simpan dalam kocek. Kalau sempat Datuk simpan kocek, tanda Datuk nak berbini lagi. Oh memang tak simpan lagi. Jadi kata rampai. Saya. Apa segala maksud sudah pun sampai kena kini di hari Minggu. Memang Saya aku sambut nampaknya bunga rampai nak aku bagikan satu persatu. Tapi aku ngambil dulu. Betul Datuk. Islam kita mengerjakan 5 waktu, kenalah semayang kita ke masjid. Macam mana aku tak ngambil dulu, aku pandang barangnya sikit. Oh gitu. Ngambil dulu. Waktu sempat bagi. Betul kata orang gini Datuk pagi hari pergi ke rakit dapat kayu lalu ditual-tual. Kenapa bunga rampai kami hantar cuma sikit? Takut kami kalau hantar banyak Datuk sampai pula berjual. Oh tak berjual dah. Saya Datuk. Berani Datuk simpan dalam kocek Datuk. Awak dah cakap tadi dah. Buat kata orang setiap hari mengerjakan sujud, mengerjakan ibadah kepada Tuhan. Kalau berpantun isteri tak disebut, senang nambah masa hadapan. Oh, bukan lagak dah. Agak-agak bini dia tak ikut ni, berani betul dia cakap ni. Buat katakan ada cerita Perambi. Saya Datuk. Takut dengan bini Apa? Rezeki jangan tolak, usaha jangan cari. Sila Datuk. Ini pula kami sorong Pak jika dah sampai suatu tempat, cubalah cari rumah penghulu. Sekarang penghulu tak ada pejernya lagi. Oh, pejer aja Datuk. Ini bunga rampai kami sebagai berkat, tolong dibagikan pula satu persatu. Tapi buat kata orang sebelum dibagi, jika bersantai di tepi laut, janganlah pula banyak temenung. Kami punya bunga rampai lagi Kuala Alam, tolong disambut. Dah kami jampikan pula dengan minyak senyonyong. Oh, pakai minyak senyonyong. Suai kata orang tak lama lagi Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji memotong korban. Kiranya ada janda, ada duda datang kemari, insya-Allah dapat ganti. Tapi ada yang mesti silap-silap buruan ada tambahan. Oh, macam tu. Jadi pok amai-amai belalang kupu-kupu. Kupu-kupu warnanya biru. Bunga rampai ni Datuk nak dibagi satu persatu, tapi izin Datuk saya nak ambil satu lebih dulu. Betul. Buat kata kalau orang berajak di hari Minggu Pak kena dapat rumah Pak Hidayat. Kalau sempat saya tak ambil dulu, mungkin apa dia akan dapat. Kalau tak ambil dulu mungkin tak dapat. Betul tak dapat. Tapi tak tanggung dia punya harum Datuk. Memang minyak senyonyong. Minyak senyonyong patutlah. Tapi macam ni Datuk, daun buluh melambai-lambai, kena melambai jatuh pula di tepi laut. Ini terasa Datuk, harum sungguh dia punya bunga rampai. Kenapa tercium pula dia bau minyak urut? Minyak urut. Itu suai kata orang. Kalaulah bapak, kalaulah tepak sudah disorong Pak, semua berampil sudah disambut. Saya kami letak pertama memang minyak senyonyong, tapi berubah pula jadi minyak urut. Betul Datuk. Memang wangi boleh tahan, tetapi kenapa pula tercium bau minyak urut? Gitu pun.
Memang ini Dato, kata orang daun uluh melambai-lambai, kena melambai sampai di tepi laut. Memang kalau kami cium Dato, harum sungguh bunga rampai. Kenapa semua bunga rampai ini sudah kuat betul dia punya lesut? Oh, suai kata orang. Sudah lesut. Betul Dato, kuat betul dia punya lesut. Kalaulah di pantai di tepi laut Pak kena menunggu setiap waktu. Kena apa? Kena kita mengair ikan betul-betul. Macam mana bunga rampai kami tidak lesut? Memang lama betul kami menunggu. Oh macam itu. Cuma saya takut macam ni Dato. Kata orang pergi pantai di tengah hari, kemudian pancang dibusut di puat pembatas. Jangan-jangan bunga rampai Dato ni telah pun berjampi. Kalau siang macam ni dia nampak dia punya lesut, tengah malam pula dia mengeras. Itu tadi dia dah awak jampi banyak senyonyong dah. Dah dia beri banyak senyonyong. Maklumlah, takut pura-pura aja sendiri dia siang nampak lesut, malam pula dia mengeras. Kalau dah gitu, kalau dah sampai mereka kemari Pak semua berapa dah mereka sampai. Ambil Kalau satu nak persatu, nampak bunga rampai kami takut mereka jampi. Ambil satu-satu. Rasa usah dipakai. Angkat, ambil satu-satu. Bagi. Itulah Dato nampaknya serah terima belanja yang kita laksanakan pada sore yang berbahagia ini, karena lebih kurang 6 menit lagi kita sudah masuk fardu asar. Untuk itu kita sudah mulai untuk berehat. Tidak enak kalau azan berkumandang kita masih saja bersloka berpantun dalam acara serah terima antaran belanja. Namun sebagaimana biasanya Dato, sebelum mengakhiri serah terima antar belanja, kita tetap mengacu kepada Lembaga Adat Melayu Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis, maka sanksi dan perundingan tetap dilaksanakan. Untuk itu Dato yang mewakili daripada pihak perempuan lebih arif dalam masalah sanksi dan perundingan, kepada Dato dijemput disilakan untuk menyampaikan. Jebat dan tuah gagah perkasa Tameng Sari jadi rebutan, tamatlah sudah rasa serah terima antara belanja, udah dan sanksi tetap kita buatkan Pak di mana langit dijunjung, di situ pula bumi dipijak. Semua adat dan duit sudah pun disorong, memang kita buat pula janji dan sanksi kita buat mutlak Pak suai kata orang Pak kalau berzikir kita pada ilahi, kena itulah dikatakan kerja semayang. Kalaulah nampak pertamanya mungkir lagi pihak laki-laki, mungkin semua antar belanja dan duit 20 juta tidak kami pula. Ni Pak Saya Dato. Pertamanya Pak kalaulah berzikir kita kepada ilahi, kalaulah berzikir kepada ilahi sudah tentu mendapat pahala. Kalau berzikir, kalaulah mungkin pula di pihak kami, mungkin antara belanja kalau di sini tidak pula dibagi, tidak pula dilipat dua. Oh macam itu Dato, tidak ditulang ganda. Tak pulang ganda. Oh macam itu, kuala macam buat undang-undang sendiri. Undang-undang sendiri. Oh macam itu. Sila Dato lanjut. Jadi begitu pula Pak buat kata orang, sangatlah utuh nampaknya barang antaran, semua nampak sudah saya terima. Kalaulah nampak sibuk semua nampak di jalan, kalaulah ada tergeser umpama tadi Pak ini hendaklah kita berunding pula Pak Betul dua belah pihaknya. Jadi kalaulah umpama kesibukan lalu lintas yang pertama tadi, mungkir lagi pihak laki-laki, antaran tidak dikembalikan, mungkir lagi pihak perempuan, antaran itu boleh digandakan dan tidak boleh digandakan. Jadi kalaulah pula sibuk lalu lintas tergeserlah salah seorang, itu hendaklah kita mufakat dua belah pihak. Kami sebagai dengan saniin sebagai membuka apa yang menyambung lidah Pak Saya Dato. Nanti kalau ada yang demikian macam itu memang kita tidak diingini, tapi mana tahu terjadi macam itu, hendaklah dua belah pihak berbuat kembali. Demikian juga tutup usia yang tak kita ingini, setiap ada istiadat tetap kita buat di dalam mahkamah. Tutup usia antaran dan sebelah pihak itu dibagi dua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Demikian juga kalau kesimpulan lintas cacat salah seorang umpamanya, itu hendaklah dibagi dua. Yang diantara itu dibagi dua Pak Dan demikian sehingga waktu selambat-lambat 1 tahun, selambat-lambat 6 bulan, secepat-cepat 3 bulan. Itu sehingga waktu. Cepat nak lambat lagi, berunding pula dari belah pihak. Entah dah ada katnya, awak tak bertanya tadi Pak. Saya tak bertanya pula lagi apakah nak lambat atau nak cepatnya. Kadang-kadang orang nak ambil bulan ini aja kan, dalam bulan puasa ni 3 bulan lagi nak puasa. Biasalah, tapi aku tadi tak bertanya. Tapi tetaplah selambat-lambat 6 bulan, secepat-cepat 3 bulan. Itu tentang senggang waktu.
Jadi rasanya itulah dapat saya sampaikan Pak tentang adat istiadat yang kami berikan kepada Bapak. Bagaimana pula pihak Bapak? Tutup langsung. Paham tadi dia cakap Datuk? Paham. Kalau paham saya tak cakap lagi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, cece, tuan-tuan dan puan-puan, itulah nampaknya sanksi dan perundingan yang telah pun disampaikan. Saya sedikit untuk menjelaskan masalah sanksi dan perundingan, masalah waktu secepat-cepatnya 3 bulan, selambat-lambatnya 6 bulan. Namun jika ada berubah daripada perundingan, boleh dipercepatkan, boleh juga melebihi 6 bulan. Tapi saya mendapat bisikan bahwa insya Allah nanti pada 15, kalau tak salah 15 Januari 2024 insyaallah ijab kabul akan segera dilaksanakan. Namun waktu itu juga masih lebih kurang 1 bulan lebih. Namun kita tetap mengacu kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis. Seandainya mungkin daripada pihak laki-laki maka antar belanja hangus tidak dipulangkan. Mungkin daripada pihak perempuan antar belanja dipulangkan dan digandakan. Seandainya terjadi cacat fisik daripada salah seorang calon mempelai, mungkin ijab kabul boleh saja dilaksanakan atau dibatalkan, itu terserah kedua belah pihak mengadakan perundingan. Namun seandainya sebelum ijab kabul dilaksanakan maka Allah lebih sayangkan salah seorang pergi duluan, maka antar belanja dipulangkan separuh daripada antaran. Cuma itu berupa uang tapi bukan berupa bingkisan. Cuma Datuk ini saya dapat pesan pula daripada pihak laki-laki ini tadi. Iya, kalau ada amanah. Amanah dia tak banyak je Datuk. Kata dia makan ketupat di Aidilfitri, makan pula dengan family. Itu memang tadi bingkisan semua Datuk diberi, tapi kata dia tapi tak dengan tempatnya sekali. Kenapa Datuk makan ketupat di Aidilfitri, makan pula dengan keluarga? Kenapa tempat tak diberi sekali? Rupa tempatnya kami lagi Senggoro masih keadaannya menyewa. Wah, kata orang senang berpeluh badan bekerja, duduk bertepi bau kipas. Saya Datuk. Memang semua nampaknya yang dia apa dah saya terima rupanya ambil isi pulang ke bekas. Betul Datuk. Kalau gitu tu, wah kata kan kalau lah siang nampaknya panas kena berubah di waktu pagi. Kalau orang belakang nak pulangkan bekas, berapa bekas tolong diisi. Alhamdulillah, sedap mendengar upo diisi kembali. Makan ketupat di Aidilfitri, makan pula dengan kuah sotong. Jadi kalau tempatnya ada isi, isilah dengan belahan jantung. Betul. Ada Datuk. Jantung pisang. Oh macam tu. Nah, mungkin itulah dapatnya mewakili daripada keluarga besar, yaitu Bapak siapa tadi Pak? Sapriman daripada Desa Senggoro yang telah kita laksanakan pada siang yang berbahagia ini. Untuk itu kami selaku mewakili daripada keluarga besar Pak Sapriman dan sekaligus mewakili daripada rombongan, mungkin di sela-sela kesibukan kami tidak mampu untuk memilah ataupun memilih. Banyak tutur kata kami salah dan selisih. Tutur kata kami mungkin tidak pada tempatnya, gurau senda kami tidak pula pada masanya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kerana orang tua kita pernah berkata, tiada tanah yang tidak tersentuh oleh hujan, tiada sungai yang tiada bersampan, tiada lesung yang tiada berdedak, tiada laut yang tiada berombak, tiada kuala yang tiada bersampah, tiada manusia yang pula yang tiada silap dan salah. Sekali lagi kami daripada keluarga besar yaitu Bapak Sapriman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pinggan jorong mangkok penjorong pinggan sabun berisikan minyak, seandainya kami serombong terdapat kata-kata janggal dan terdorong, harap maaf banyak-banyak. Untuk itu Datuk, saya kata orang dalam hujan adanya panas, kena kini harinya mendung. Kini aku pandang depan ini kita ni ada berkakas. Apakah kini boleh aku sorok? Oh, ada nampak. Yang mana ni Datuk? Itu nampak, tanya dulu. Oh, balas dulu Oh, ini tuh balasan dia nanti. Balas dulu. Oh, usahlah Datuk, kalau biasanya balas lagi lah Datuk. Apa aku balas kan? Salah lagi Datuk. Saya orang ini ayah sebelah kanan saya ini
dah 5 kali 6 kali dia mengangkat kaki berubah pinggang dah saya tengok sian pula nengok macam sakit Datuk dia punya pinggang tak berhenti-henti Datuk dia kata dia berbantun. Jadi rasa saya itulah yang dapat kami sampaikan kata orang ini. Ada ikan balik ke lubuk ikan belida dadanya panjang, ada pinang balik ke tampuk, ada sirih pula pulang ke gagang. Begitulah acara, ada awal tentu ada kesudahannya. Untuk itu kata orang pasang jala terkenalah lumpur, naik sampan muatan sakat. Giliran saya Datuk nak berundur, mungkin tuan dan puan pula pinggangnya dah lama tadi nak pula berehat. Untuk itu acara dibuka dengan membacakan basmalah, kata-katanya indah, bernilaikan ibadah. Serah terima belanja selesailah sudah, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Serah terima belanja selesailah sudah, semoga kita dapat bersua di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga saya sebagai mewakili keluarga kami yaitu Tuan Hidayat sekeluarga, di mana di sana sini maklumlah kata orang tua-tua buat kata orang bulan Rajab Nabi menajat, naiklah Nabi langit ketujuh. Entah kami tersalah cakap atau kami tersalah hadat, maaflah kami jari 10. Indahnya malam dihiasi bintang, hilang cahaya di waktu pagi. Sembah dan salam saya 10 jari terbentang, manalah tahu kuang perkenan di dalam hati. Tidak ada gegading yang tidak retak, tidak ada pula kayu yang tidak bergonggol. Sementara serah terima antar meraja sudah pun mutlak, insya-Allah kita menunggu ijab dan kabul. Bersyukurlah Islam mengerjakan ibadah, solat dan sujud tetap dijaga. Saya mengaturkan salam dan juga beribu sembah, mana tahu salah cakap, salah sebut, terlebih lagi tersalah bahasa. Kini sungai alam telah terpisah, kita maklum penduduknya penuh. Akhir kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, di dalam masih kosong Pak.